Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Hari ini hari Selasa, 14 Safar 1443 Hijriah bersamaan 21 September 2021 Masihi. Jadi sambungan kita seterusnya masih dalam surah Al-Muzammil. Banyak perkara-perkara menarik yang kita boleh ambil daripada surah ni, bermula daripada perbincangan tentang kepentingan qiyamul lail, salat malam, kemudian perintah Allah supaya kita baca Quran dengan tartil. Itu sudah banyak kita bincang. Kemudian kita nak masuk hari ini berikutnya dalam ayat yang ke berapa? Yang ke-9 hari ini. Ya, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Jadi hari ini kita ambil 3 ayat. Ayat 9 hingga ayat 11. Rabbul masyriqi wal maghrib. Dialah Rabb, Tuhan yang menguasai, yang memiliki timur dan barat. Disebut timur dan barat itu kebiasaan, tapi sebenarnya meliputi semualah, walaupun tak disebut utara selatan, tapi termasuklah timur barat tu semua sekali. Alam ini adalah Allah sebagai Rabbnya, sebagai pemiliknya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maka fattakhidhu wakila, jadikanlah dia sebagai penolong kamu, pelindungmu. Wasbir ala ma yakulun, ayat yang ke-10, dan bersabarlah. Secara khususnya untuk Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk wasbir. Ra di sini kita kena baca dengan nipis, ya. Wasbir, bukannya wasbir, bukan bir. Itu hujung lidah tu ditarik ke tepi, ya, untuk ditarkikkan ra. Sebab huruf sebelumnya ba adalah huruf yang kasrah, yang bahagian bawah. Wasbir, bukannya wasbir, bukan dimucungkan mulut. Wasbir ala ma yakulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada kamu. Wahjurhum hajran jamila, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Macam mana yang dikatakan hujran, cara yang baik, nanti kita akan lihat. Dan yang ke-11, wadharni, Allah Ta'ala kata zarni, biarkan kepada aku. Zarni maknanya da'ni, serahkan kepada aku, biarkan kepada aku, untuk membalas orang-orang yang mukazzimi, yang mendustakan itu. Usah difikir tentang mereka, serahkan kepada aku. Mereka ni orang yang ulin na'mah. Dalam bacaan hafaz dibaca dengan nun bagi hatta, ulin na'mah, bukannya ulin nikmah. Ulin na'mah, orang yang diberi nikmat, yang diberi kemewahan. Orang yang melawan Nabi ni orang yang ada kekayaan mewah. Kebanyakan ikut Nabi ni orang miskin. Wa mahilhum qalila, dan berilah tempoh kepada mereka dengan sedikit masa. Biarlah mereka berseronok dengan kehidupan dunia. Nanti sampai masanya mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat berat. Baik, kita kembali kepada ayat ke-9.
Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Apa munasabahnya? Apa kesesuaian Allah Ta'ala sebut Al-Masyriq Al-Maghrib? Dialah Tuhan yang menguasai, yang memiliki timur dan barat. Sebab ayat sebelumnya dah berbicara tentang malam dan siang. Dah disebut tentang malam dan siang. Di awal surah lagi diperintahkan qumil lail, bangunlah malam untuk solat, untuk beri tumpuan kepada ibadat. Adapun waktu siang disebut dalam ayat ke-7, innalaka fin nahar, untuk kamu pada waktu siang kamu ada sabahan tawila, urusan kehidupan dunia yang panjang, urusan kehidupan dunia yang sangat banyak. Jadi dari segi munasabah ada disebut al-lail, malam. Pada dalam ayat ke-6 tu, inna nasyiatal lail, sesungguhnya bangun waktu malam. Kemudian disebut an-nahar, waktu siang. Ada malam, ada siang. Berlakunya malam dan siang semua kita tahu. Berlakunya siang kerana matahari terbit daripada sebelah timur. Berlakunya malam sebab matahari terbenam sebelah barat. Jadi atas kemunasabahan berlaku al-lail wan nahar, malam dan siang bersilih ganti, maka Allah Ta'ala mengingatkan sebelah masyrik timur, sebelah naik matahari, maghrib sebelah matahari terbenam adalah milik dia. Jadi semua itu adalah milik dia, dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Allah Ta'ala juga menguasai masa. Ini penting. Ini satu poin yang penting untuk kita tadabbur di sini. Bila disebut timur dan barat, ia sesuatu yang sangat ajaib. Allah Ta'ala menguasai masa. Masa bergerak dengan tempo kelajuan, cepat lambat Allah Ta'ala yang tentukan. Mungkinlah kita hidup sama sekali, kita rasa cepatlah masa sebentar je. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Baru je hari Selasa. 2-3 hari lagi Jumaat. Rasa baru je hari Jumaat. Mungkin orang zaman dulu, mungkin dulu dia orang tak terasa masa tu cepat. Sebab Allah Ta'ala jadikan tidak sama skala tempo pergerakan masa. Sebenarnya ini adalah tanda kiamat. Jadi kita boleh ambil suatu pengajaran penting di sini, iaitu masa dengan berlakunya siang malam. Hari berganti hari, bertukar jadi minggu, minggu bertukar jadi bulan, bulan bertukar menjadi tahun. Semua itu berada di bawah pengurusan dan pengendalian Allah. Cepat atau lambat? Sebenarnya cepat. Kita berasa lambat ni sebab kita kecil. Bumi ni besar, alam ni besar, langit ni luas. Sebenarnya cepat. Pertamanya kita nak lihat ayat Quran yang menyatakan cepatnya perjalanan masa, sebab kita nak kaitkan dengan timur dan barat ni. Dan juga satu hadis tentang di akhir zaman masa ni bergerak dengan cepat. Pertamanya kita nak lihat ayat dalam surah Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Muka suratnya, muka surat 157. Muka surat 157, ayat yang ke-54. Allah Ta'ala dialah yang menguasai timur dan barat. Ini kita kena faham. Bila sebut timur barat ada kaitan dengan masa. Masa ni satu makhluk yang luar biasa lah. Ayat tu berbunyi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Padahal Allah Ta'ala boleh, kalau dia nak ciptakan langit dan bumi tak sampai fi 6 ayyam pun boleh. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala menentukan bahawa penciptaan langit dan bumi berlaku dalam 6 masa, 6 peringkat masa, ada kaitan dengan masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam, istiwa di atas arash. Yughshil lailan nahar, kemudian dia melindungi malam dengan siang. Yatlubuhu hasisan, yang mengiringnya dengan deras. Dalam terjemahan Syekh Abdullah Basmi, hasisan dia terjemah dengan deras, iaitu maknanya sarian. Jadi malam siang ni kita berasa, ialah dia sesuatu yang bersifat relatif. Relatif ni kalau orang sakit duduk hospital, dia nak perhabis satu hari tu, lama rasa puas dah duduk. Rasa bosan duduk di hospital sebab hospital. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan kerja seharian, kita tak terasa masa tu bergerak dengan cepat. Tapi sebenarnya cepat. Tengok di sini, yughshil lailan nahar. Allah Ta'ala menutupi malam dengan munculnya siang, dan perkara itu berlaku yatlubuhu hasisan.
Hasis maknanya syari'an. Mengiringilah malam itu dengan munculnya siang, lepas siang malam pula berlaku dengan deras, cepat, silih berganti. Wasyamsa wal qamar, dan dia juga yang menciptakan matahari dan bulan serta wan nujum, bintang-bintang yang semuanya musakharatim bi amrih, semuanya tunduk kepada perintahnya. Semua itu diciptakan untuk tunduk kepada perintah Allah. Ketahuilah ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah juga segala kuasa menciptakan dan kuasa menguruskan. Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk dan dia yang menguruskan pemerintahan alam yang dia ciptakan. Termasuklah persoalan timur barat dan juga pergerakan masa. Jadi masa ni bergerak dengan cepat, hasisan. Jadi cuma soal kita rasa lambat cepat tu terpulang kepada kita lah. Tapi sebenarnya cepat. Disebut jelas dalam ayat 54 surah Al-A'raf ni. Yatlubuhu hasisan. Ia berlaku dengan deras, cepat, silih ganti. Apatah lagi kecepatan tu akan semakin bertambah apabila dunia ni semakin dekat dengan kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat, ataupun disebut juga tanda-tanda kecil kiamat, alamat al-kiamah, apa dia, alamat sughra, tanda kecil, iaitu surah, cepatnya al-waktu. Waktu ni berlaku dengan cepat. Di antara min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat adalah waktu itu bergerak dengan cepat sehingga seseorang tu merasakan seminggu seperti sehari, sebulan seperti seminggu, setahun seperti sebulan. Mana semakin cepat. Di antara tanda kiamat kecil adalah suratul waktu, cepatnya waktu bergerak. Kita akan jumpa salah satunya adalah tentang pergerakan masa yang sangat cepat. Kalau tidak tanda kiamat kecil pun tanda kiamat yang semakin hampir lah. Tapi tak termasuk tanda kiamat besar, hak 10 disenaraikan adalah hadis Nabi itu hak lain. Antara tanda kiamat adalah cepatnya pergerakan masa yang Nabi sebut, macam mana dah lupa dah matan dia tu, dia punya seolah-olah kita merasakan kita seperti membakar sampah cepat sebentar ya. Dari sehari ke sehari, daripada satu jam sekejap. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni adalah petanda kita sudah berada di hujung usia dunia. Kecepatan masa yang berlalu. Baik, kita nak kembali pada persoalan tentang timur dan barat tadi. Allah Ta'ala menyebut bahawa dialah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Dalam surah, itu kita dah bincang dalam surah Al-Ma'arij, di akhir surah Al-Ma'arij, Rabbul Masyariq wal Maghrib. Allah Ta'ala sebut dengan jamak, Rabbul Masyariq wal Maghrib. Dalam surah Al-Rahman pula disebut dengan Musanna Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Jadi itu pun kita dah bincang dulu di akhir surah Al-Ma'arij, bahawa setiap penggunaan yang mufrad, jamak dan juga musanna, dia ada tafsiran dia. Di sini secara umumnya Allah Ta'ala sebut Al-Masyriq, Al-Maghrib, timur, barat. Kita kalau tengok peta dunia, memanglah kita Malaysia ni berada di sebelah arah timur. Kita di antara negara yang terawal timur matahari terbit, bermula dengan Jepun, paling awal dari segi kedudukan waktu, zon waktu dunia. Yang ambil kira dia punya garisan, bukan garisan lintang, garisan menegak daripada kutub utara ke kutub selatan. Baik, kita nak lihat sedikit penjelasan para ulama dalam tafsir mereka berhubung dengan antaranya kata Imam Ibn Katsir, Rabb di sini Al-Malik, dialah Allah yang menjadi pemilik, Al-Mutasarrif yang menguruskan segala yang di timur, yang di barat. Hanya dia sahaja yang menguruskannya. Mutasarrif, apa yang berlaku di timur, di barat, itu tak terlepas daripada kekuasaan Allah.
Ya, dari segi kiraat, terlupa nak beritahu. Dari segi cara bacaan, ada riwayat lain yang baca dengan Rabbi. Rabbil Masyriqi wal Maghrib. Dibaca dengan baris bawah tu, yang kita bacaan hafaz termasuk termasuk Imam Nafi' dia baca dengan Rabbu dengan baris depan. Ada pendapat mengatakan alal ibtida' kerana dia anggap ibtida'. Tahir bin Hashim menyebut kerana ia menjadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Dan sebab itu dibaca dengan Rabbu. Ada kiraat lain yang baca dengan Rabbi. Inilah kalau kita terdengar ada kiraat baca dengan Rabbil Masyriqi wal Maghrib, kita kata salah tu. Dia baca kiraat lain, jadi tak salah. Jadi kalau baca Rabbi, dia jadi na'at ataupun badal kepada Rabbika yang sebelumnya. Wadhkurisma Rabbika, dan sebutlah akan nama Tuhanmu. Wadhkur itu dalam bentuk fi'il amar. Jadi isma jadi maf'ulun bih bagi atas lah. Rabbika dia idhafah isim tu kepada isma, jadi Rabbika baris bawah. Sebutlah nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Dialah Rabbul Masyriq. Jadi kalau Rabbu tu dia menjadi badal atau na'at kepada Rabbika yang sebelumnya dalam ayat ke-8, maka dibaca dengan baris bawah. Dia atas takdir i'rab yang berbeza. Ni kalau orang ngaji bahasa Arab tahulah. Bagi yang tak tahu bahasa Arab tak apalah. Itu sebagai poin untuk kita buka minda bahawa Quran ni boleh dibaca dengan banyak cara. Dia ada wujuh qiraat, ada banyak bentuk-bentuk bacaan. Di sini ada yang baca dengan Rabbu dan ada yang baca dengan Rabbi. La ilaha illahu. Sebelumnya Allah Ta'ala sebut Rabbu. Kemudian dalam bab ibadat dia sebut la ilaha. Dia tak kata la rabba ilahu. Dalam soal pengurusan alam, penciptaan langit, bumi, timur dan barat, Allah Ta'ala kata dialah Rabb. Sebab timur dan barat merujuk kepada tempat sebelah timur lah. Allah Ta'ala yang menguasai, memiliki, menguruskannya. Kenapa tak dikatakan ilahul masyriq? Sebab timur dan barat bukanlah kita kata dalam bentuk yang ditaklifkan untuk beribadat sebagaimana manusia, jin, binatang sendiri. Binatang pun sebenarnya sujud kepada Allah tapi tak ada taklif untuk ibadat sebab mereka ni makhluk yang tak ada akal. Tapi kalau dalam bab ibadat sebenarnya semua makhluk ini tunduk patuh kepada Allah. Maksudnya semua makhluk ini sujud kepada Allah. Kenapa matahari terbit sebelah timur? Kerana Allah Ta'ala yang memerintahkan dia untuk terbit sebelah timur. Dulu pun kita dah sentuh tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari bila Nabi tanya, wahai Abu Dzar, setelah masuknya waktu maghrib, kemana matahari pergi? Abu Dzar kata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi beritahu, matahari sekarang pergi menghadap Allah dan sujud di bawah arash. Itu yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Di sini Allah Ta'ala sebut la ilaha illahu, menunjukkan kalimah ilah ada perbezaan dengan Rabb. Dari sudut umum dan khusus, bila disebut ilah, Tuhan dengan maksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illahu maknanya la ma'bud bihaqqin siwahu. La ma'bud, tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak untuk diberikan ibadat kepadanya dengan sebenarnya melainkan dia, ini Allah. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sifat rububiyah ada pada dia, sifat uluhiyah pun ada pada dia dalam satu ayat ni, Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illahu. Cuma berhubung dengan kalimah Rabb dan ilah, apabila dia datang dengan satu saja dalam mana ayat satu, maka dia boleh digunakan dengan dua maksud. Rabb dengan maksud ilah pun boleh, ilah dengan maksud Rabb pun boleh. Kalau dia sebut dalam dua ayat yang berbeza, maka dia ada dua maksud yang berlainan. Contohnya biasa kita baca dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu, aku katakanlah aku berlindung dengan Allah yang merupakan Rabbin nas, Tuhan yang memiliki, menguasai manusia. Muka surah akhir sekali, surah An-Nas. Kita lihat ayat pertama sebut Rabb. Qul a'udzu, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah yang merupakan dia adalah Rabbin Nas. Rabb, dialah
pemelihara yang memiliki sekalian manusia. Dialah Malikin Nas. Malik itu raja. Raja yang menguasai. Malik mana raja? Kalau baca malak jadi malaikat pula. Kemudian diulang lagi, Ilahin Nas. Dialah Tuhan yang disembah oleh manusia. Tuhan yang berhak disembah. Jadi ilah Tuhan dengan maksud ma'bud bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenarnya. Jadi dia ada perbezaan dengan Rabb. Maka di situ wujudnya istilah yang disebut sifat rububiyah, sifat uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai apa dia lagi, pentadbir alam ini, sebagai pemberi rezeki, semua itu ada kaitan dengan Rabb. Tapi bila masuk ilah, ilah ni kita meyakini Allah hanya dia sahaja yang kita sembah. Kita berdoa hanya kepada dia, kita sujud hanya kepada dia. Apa sahaja urusan ini disebut ibadat hanya kepada dia. Antara Rabb dan ilah. La ilaha illahu. Sebab itu bila Nabi SAW memulakan dakwah dan kalimah ilah yang Nabi bawa dalam kalimah tauhid la ilaha illallah difahami oleh orang-orang Arab, khususnya orang Arab Badui, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, idzan yuharibukal arab wal ajam. Kalau ini yang kamu bawa, kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan bukan Arab. Kerana orang Arab Badui faham maksud ilah dalam ayat. Tapi kalau setakat Rabb, orang kafir Mekah pun mengaku Allah sebagai pencipta alam. Kita lihat ayat ni. Kalau Allah Ta'ala yang mereka yakini sebagai pencipta alam, mereka pun percaya juga gitu. Tapi masalahnya bila masuk bab ibadat, mereka jatuh kepada syirik. Maka banyaklah ayat-ayat yang menyentuh tentang soal penciptaan itu. Semua manusia yakin bahawa Allah Ta'ala yang menciptakannya. Antaranya dalam suratul Luqman. Suratul Luqman muka surat 413 ayat 25. Ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Ayat 25. Dan jika kamu ya Muhammad bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrik itu. Tanya apa dia tanya? Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Jika ditanya kepada orang kafir musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yakulunna Allah. Nescaya sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maknanya orang kafir pun percaya kepada Allah dari sudut rububiyah. Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemilik penguasa alam. Tapi bila masuk bab ibadat, mereka telah mensyirikkan Allah. Kerana mereka menjadikan patung-patung berhala itu sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Maka dengan sebab mereka berkata Allah sebagai Rabb, itu dah satu kebaikan dah. Sebab memudahkan lagi dakwah Nabi, maka kulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Sebab apa? Sebab sukuan orang kafir ni ada juga tahu tentang Allah. Ini hak berlaku orang musyrik di zaman jahiliah dululah, zaman Mekah dulu, zaman Nabi mula berdakwah. Hak berlaku zaman sekarang ni saya tak tahulah. Kalau kita pergi jumpa sebab kita Malaysia ni kan negara yang berbelah bangsa, berbelah agama. Kita tanya mereka yang beragama Buddha, Hindu, adakah mereka kenal Allah? Adakah mereka pernah dengar kalimah alif lam lam ha Allah? Kalau orang musyrik dulu, betul dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi bila masuk bab ibadat, syirik. Itulah antara sebab ulama mengatakan kita orang Islam ni lebih dekat kepada Ahlul Kitab sebab sama-sama agama samawi, agama langit. Walaupun Yahudi, Nasrani itu dah berlaku kepincangan syirik dalam agama mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka kenal Allah tu siapa. Tapi kalau yang musyrik hak ada sekarang ni, wallahu alam, kita pun tak tahu adakah mereka tahu tentang Allah sebagaimana orang-orang musyrik dahulu mengenali Allah dari sudut rububiyah, dari segi Allah sebagai Rabb. Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Baik, kita sambung ayat yang kesudahan ayat tadi. Fattakhidhu wakila. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah dia, ini Allah, sebagai pelindung, sebagai penolong. Tidak boleh cari perlindungan kepada yang lain kecuali kepada Allah. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yakulun. Nabi diperintahkan untuk bersabar. Sabarlah
dia ada dua perkara yang bila orang kafir buat kepada Nabi ni, sama ada dari segi perbuatan mereka, yang kedua dari segi kata-kata mereka. Kalau perbuatan yang melampau memang kita kena balas. Semasa Nabi berdakwah di Mekah, banyak tindakan orang-orang kafir musyrik yang menyiksa, mengazab sebahagian sahabat-sahabat yang masuk Islam. Khususnya sahabat ni orang yang menjadi hamba kepada tuan mereka. Seperti apa dia? Bilal bin Rabah. Yang diseksa oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf. Kemudian akhirnya dia dibeli, kalau tak silap dibeli oleh Abu Bakar. Sebenarnya beli dan dimerdekakan. Jadi apa yang Nabi boleh buat? Nabi kata sabar. Pernah Nabi SAW melalui tempat di mana keluarga Ammar bin Yasir diseksa di Mekah. Ammar, ayah dia, Yasir, kemudian ibu kepada Ammar itu Sumayyah. Nabi tak boleh buat apa sebab dari segi tindakan Nabi tak ada kuasa. Setakat Nabi kata sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabran ala Yasir, wahai keluarga Yasir, kamu sabarlah. Sesungguhnya bagi kamu syurga adalah bagi kamu. Ini sabar. Tadi sabar dari segi tindakan jahat mereka. Ini sabar di atas kata-kata mereka. Kita boleh mengambil pengajaran daripada ayat ini bila kita tadabbur ialah kita sabar je lah. Orang nak kata gapo, kita sabar. Sebab kalau kita balas pun dia tak akan merubah keadaan. Orang nak kata apa-apa pun katalah. Nabi ni apa orang tak kata? Ada yang tuduh Nabi ni gila. Kan kita dah baca di awal surah tentang sebab kepada salah satu sebab nuzul yang dikemukakan oleh Imam Al-Bazzar, tak silap, Abu Bakar Al-Bazzar menyebut dalam musnadnya, bila Nabi dengar orang-orang kafir di Darun Nadwah duk berbincang nak sebut gapo kepada Nabi. Ada yang mencadangkan sebut Majnun, dia kata dia tidak gila. Ada yang mencadangkan sebut kahin, dukun, dia bukan dukun. Nak kata dia syair, penyair, dia bukan penyair. Jadi semua kata-kata tu menyebabkan Nabi rasa kecil hati, tersinggung. Nabi pun balik tidur berselimut hinggalah turunnya ayat ya ayyuhal muzammil. Jadi kena sabar. Kena sabar di atas apa yang mereka perkatakan. Dan Nabi SAW beritahu, ada dalam hadis Sahih Bukhari, tidak ada sesiapa yang lebih hebat sabarnya selain daripada Allah. Allah Ta'ala pun ada sifat sabar yang disebut salah satu nama as-sabur, tapi sabar Allah tak sama dengan makhluk. Kita kena faham. Itu dia ada perbincangan khusus. Tapi Nabi sebut ma ahad dalam hadis Sahih Bukhari, tidak ada sesiapa yang asbar, yang lebih sabar di atas adha, atas perkara yang menyakitkan min Allah, selain daripada Allah. Ma ahadun asbaru ala adha. Tidak ada sesiapa pun, seseorang pun, sesiapa pun yang lebih sabar terhadap perkara yang menyakitkan atau perkara yang tidak baik min Allah, selain daripada Allah. Macam-macam orang kafir kata kepada Allah, kata Allah Ta'ala memiliki anak, kata malaikat itu anak perempuan Allah, tetapi Allah Ta'ala tetap yu'afihim wa yarzuquhum, tetap memberi rezeki. Laisa ahadun asbar ala adha min Allah. Tidak ada sesiapa pun yang lebih sabar di atas perkara yang menyakitkan selain daripada Allah. Di mana mereka itu yada'una lahu niddan, mereka menyeru, mereka menyembah bagi Allah Ta'ala itu adanya niddan ni sekutu atau setanding. Maksudnya mereka menyekutukan Allah. Yada'una lahu niddan, mereka menjadikan bagi Allah ada sekutu. Padahal Allah Ta'ala terus yarzuquhum wa yu'afihim, beri rezeki dan beri kesihatan kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala tidak segera hukum mereka. Kita yang tidak sabar, kurang sabar ni, orang kata apa-apa kita nak balas tu, nak hukum tu. Dan sebab kita tak sabar ataupun kita ni sangat kurang kesabaran kita. Allah Ta'ala sabar, tapi sabar macam mana tu sifat dia. Ataupun di sini Nabi beritahu la ahad asbar, tidak ada sesiapa yang lebih sabar atas perkara yang menyakitkan selain daripada Allah. Walaupun orang-orang kafir mendakwa bagi Allah ada as-sahibah, ada isteri, ada anak, tetapi orang-orang kafir itu terus Allah Ta'ala bagi yu'afihim, bagi kesihatan, boleh hidup selesa, bagi rezeki pula. Kita kata dah kafir kat biar mati terus lah. Itu kita yang kata begitu. Tapi di sisi Allah tidak begitu. Mungkinlah kalau kita pergi ke pasar, kita tengok ada orang bukan Islam. Dengan duit banyak, beli barang banyak, kita kata dah dia tidak Islam ni.
biarnya mati-mati lah. Tak boleh kita cakap begitu. Dia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang bagi rezeki kepada dia, bukan kita, Allah. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Si makhluk yang kita kata dia ni seorang yang bukan Islam, yang beragama tidak Islam. Yang pentingnya kita berdoa supaya semakin ramai manusia yang dapat hidayah, dapat petunjuk, supaya mereka memilih jalan yang benar. Baik. Adapun Nabi diperintahkan untuk sabar sebab Allah Ta'ala dah beritahu Nabi akan berdepan dengan kata-kata jahat daripada khususnya orang-orang musyrik dan juga ahlul kitab. Baik, kita lihat ayat ni. Ayat ni dalam surah Ali Imran di akhir tu. Di akhir surah Ali Imran muka suratnya 74. 74. Ayat 186 bawah sekali bawah sekali. La tublawunna fi amwalikum. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda kamu wa anfusikum dan diri kamu. Allah Ta'ala akan uji kita. Harta benda kita, diri kita. Satu. Yang kedua, wala tasma'unna, dan kamu akan mendengar. Mendengar apa dia? Mendengar daripada ahlul kitab yang sebelum kamu, maksudnya orang-orang Yahudi, Nasrani, termasuklah kamu akan dengar daripada allazina asyraku, orang-orang musyrik, adzan katsira, banyak benda yang menyakitkan, yang berupa tuduhan-tuduhan, caci maki sebagainya yang menyakitkan hati. Jadi apa tindakan yang perlu Nabi buat bila dengar macam ni? Allah Ta'ala suruh sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu sabar. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya juga kepada kita secara umum. Ayat ni secara umum sebab dia datang dalam bentuk jamak. Wa in tasbiru, jika kamu semua sabar dan bertakwa. Sabar di atas kata-kata orang musyrik dan ahlul kitab yang tuduh kamu macam-macam, yang caci maki kamu dengan perkataan yang menyakitkan hati, sabar je. Nanti ada yang faham, dia kata, Ustaz, kalau kita ada sabar nanti makin bertambah naik kepala lah mereka, maki hamun kita. Kita kata ikut dia lah, lantak dia lah. Dia nak kata apa, nanti dia letih, dia muti sendiri lah. Suka hati dia lah. Kalau kita balas dengan kata-kata lain, benda tu tak memberikan apa-apa manfaat. Dia tak boleh. Kalau api tu tengah menyala, kita masukkan api pula, api tu semakin besar lah. Kita kena cari sesuatu untuk padamkan api. Kita kena cool. Dia lama-lama dia letih, dia diam. Jadi sesiapa yang sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka ia termasuk perkara yang sangat diambil berat. Azmi maknanya yang ada kekuatan dalam umur segala urusan. Mana orang yang ada keazaman yang kuat, keteguhan hati, kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian hidup, khususnya mendengar kata-kata yang menyakitkan hati. Sebab tu orang Melayu kata, apa dia? Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Kalau setakat orang tapa kita sekali, sakit mata ya. Pokok tapa tu. Tapi kalau orang tu kata benda yang buruk, kata dengan lisannya atau dengan tulisannya, hantar tulisan yang buruk-buruk, mesej dalam FB apa, kita pun rasa malu, sakit hati, mungkin sebulan tak hilang lagi. Rasa malu. Mungkin bertahun-tahun kita ingat lagi. Walaupun mungkin dia dah minta maaf. Dia minta maaf, saya pernah kata buruk pada awak, kita kata apa, saya maafkan. Betul, maafkan. Tetapi bukan semudah itu untuk kita lupakan kata-kata jahat dia. Sebab tu orang kata telajak perahu boleh diundur, tapi telajak kata buruk padanya. Jadi macam guru bahasa Melayu pula saya ni. Telajak kata memang tak boleh nak reverse balik, tak boleh undur dah. Kalau telajak perahu boleh undur lagi. So kita kena jaga lidah kita, bahkan kita kena sabarlah. Kesimpulannya kita kena sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Banyaklah sabar terhadap kerenah manusia, sabar terhadap melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan dosa pun payah juga, sabar di atas musibah yang menimpa. Tapi ini khusus untuk sabar bila kita berdepan dengan manusia-manusia yang macam mana, bahasa mudah, manusia yang kurang ajar lah. Yang kurang ajar tu, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah di atas apa yang mereka katakan. Sebagaimana contoh tadilah, mereka kata kepada Nabi ni, apa dia, gila, penyair, tukang sihir, dukun. Jadi sabar je. Jadi Nabi sabar, memilih untuk sabar. Maka diberilah. Sebab itu dalam bab sabar ni, Allahu Akbar, pahalanya sangat luar biasa. Tak ada markah khususnya untuk sabar. Dia tak ada kata markah penuh sabar ni 100 tak. Allah Ta'ala dah beritahu dalam surah Az-Zumar.
apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya muka surat berapa tu? 459. 459 ayat 10 bawah sekali tu. Bawah sekali muka. Kul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Kul katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhan kamu. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapat hasanah, kebaikan juga balasannya. Bumi Allah Ta'ala ini wasi'ah, luas. Bumi ini luas, maka boleh kamu berhijrah jika kamu ditindas oleh orang-orang kafir. Pun begitu kena sabarlah. Sebab bila sebut bab hijrah ni banyak kepayahan, banyak kesusahannya. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya orang-orang yang sabar sahajalah akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Tidak terkira mana tak ada markah yang limit. Kamu sabar dapat markah 100 tak? Tak tahu. Kalau orang tu sabar, semakin tinggi kesabaran dia, maka semakin banyak pahalanya. Kita pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Was-Sama'i Dzatil Buruj. Sabar memang payah. Dalam surah Was-Sama'i Dzatil Buruj, bagaimana seorang ibu yang teragak-agak untuk terjun dalam parit api. Muka surat berapa tu? Surah Al-Buruj 590. 590. Kalau dalam terjemahan tak ada disebut dia punya kisah ni, kena buka dalam mana-mana tafsir lah. Tafsir Ibn Katsir ke dia ada kisah di sebalik apa itu Ashabul Ukhdud. Telah celakalah bagi golongan yang menggali parit. Kisah ni berlaku selepas zaman Nabi Isa alaihissalam, sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni panjang lebar disebut dalam Sahih Muslim tentang seorang ghulam. Ghulam, seorang budak yang dipaksa untuk belajar ilmu sihir, belajar dengan rahib. Belajar dengan sahir, belajar dengan sahir. Kemudian panjanglah cerita dia tu, kena cari sendirilah. Ringkas ceritanya, apabila digali parit yang besarlah parit dan dinyalakan api, diletakkan kayu api, maka sesiapa yang mengaku beriman perlu ditolak ke dalam api tu. Maka datanglah giliran seorang ibu yang mendukung anak yang masih kecil. Kecil lagi anak tu. Hadis ini disebut dalam Sahih Muslim. Lalu apabila nak terjun, dia rasa teragak-agak. Lalu si anak yang kecil tu kata, wahai ibu, ya ummah, isbiri innaki alal haqqi. Dia kata, ya wahai ibu, tu panjang cerita dia tu. Tengok di akhir tu, tengok lagi bawah tu, kalau sampai di akhir tu. Ni dalam apa? Dalam Tabari ni dia banyak sanak dia, banyak riwayat dia. Dia mudah tengok dalam ini Ibn Katsir ke apa ni? Ni Tabari tak. Ibn Katsir mudah. Tabari ni dia banyak riwayat ringkas tapi banyak sanak. Di akhir cerita tu, apabila ibu tu nak terjun dalam parit yang dipenuhi dengan nyalakan api, si anak yang masih kecil ni kata, wahai ibuku, sabarlah. Tu. Syahid daripada cerita tu, dia kata, sabarlah, engkau berada di atas kebenaran. Dia pun terjun dalam api, lalu dia mati terbakar. Ini sesuatu yang berat untuk dilalui ujian kesabaran yang sebegini. Itu memerlukan kepada keimanan yang sangat kuat, jiwa yang sangat teguh. Tak apalah kalau tak jumpa cerita ni, kita tengok lain kali. Kemudian berlaku kepada sahabat seperti Khabbab bin Al-Arat. Semasa di Mekah, Khabbab ni pernah diseksa dengan cara dipanggang. Macam mana kita tak boleh nak bayangkan. Kisah Khabbab. Kalau kita tulis, cari kita Khabbab alif ba, Khabbab bin Al-Arat. Dia punya nabzah tarikhi. Nabzah ni dia punya ringkasan kepada sejarah hidup dia. Khabbab bin Al-Arat. Kita tengok sedikit dia punya, di dalam Wikipedia ada dia punya biodata asal-usul Khabbab. Seorang sahabat yang di antara yang terawal masuk Islam lah. Dia di antara minal mustad'afin yang pernah diseksa kerana dia golongan ditindas. Dia menjadi tawanan ketika masih kecil daripada kabilahnya, kabilah Bani Tamim, kemudian dijual di Mekah. Maknanya dimiliki oleh tuan dia lah.
Tengok dia punya kisah dia diazab, diseksa. Dia ada cerita menyebut dia dipanggang di atas tempat yang dinyalakan api sehingga mengalir lemak pada badan dia. Ada tak bawah lagi? Tu ada. Kana Khabbab minal mustad'afina alladhina 'udhibu min Makkah. Dia di antara orang yang ditindas, diazab di Mekah untuk supaya kembali kepada agama jahiliah. Fakanu yuqaduna an-nar. Kemudian mereka itu orang-orang Mekah menyalakan api, kemudian Khabbab, mereka letak Khabbab tu salah. Yaslikun letak salah atas tu supaya kita buat BBQ apa dia, kambing. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kan Nabi pernah berdoa, Nabi kata Allahumma ansur Khabbaban. Ya Allah, berilah tolonglah Khabbab itu. Dan dikatakan dia punya belakang dia, lemak-lemak di belakang dia tu cair lah sampai begitu sekali, lekat berbekas. Sampai dia berhijrah ke Madinah pun masih lekat bekas bekas yang ialah kita ni bila kena benda panas kali lekat pauk hitam hangus. Lekat sampai ke Mekah. Baik, Mujahid meriwayatkan orang yang pertama sekali menzahirkan keislamannya kepada Rasulullah antaranya Abu Bakar, Khabbab, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibu kepada Ammar. Itu di antara yang terawal lah. Tengok tu lepas tu kata Amir Asy-Sya'bi tu. Kata Amir Asy-Sya'bi inna Khabbab sabara. Khabbab ni seorang yang sangat sabar. Seorang yang sangat sabar. Dan dia tidak berikan kepada orang kafir apa yang mereka minta. Mana dia tak ikut kehendak orang kafir, dia lawan juga. Walaupun dia diseksa dengan begitu sekali, Khabbab tetap sabar ni. Ni saya bawa cerita ni sebenarnya nak kaitkan dengan sifat sabar tadi. Ni Khabbab ni diseksa, disakiti bukan setakat dituduh dengan kata-kata yang buruk. Hak kata-kata buruk tu biasa je lah, boleh sabar. Ni hak disakiti dengan fizikal ni lebih dahsyat lagi. Tengok tu dalam riwayat tersebut, faja'alu yulzikuna dhahru bil radafi hatta dhahaba lahmu matnihi. Sehingga hilang lenyap daging dia punya lemak dia tu. Mana dia punya bahagian dibakar tu, tak tahu nak cerita macam mana lah. Memang sangat menyakitkan. Itu berlaku kepada Khabbab dan berlaku juga kepada sebahagian sahabat-sahabat yang lain. Jadi apa tindakan kita bila kita berdepan dengan ujian sebegini? Sama jugalah, kita kena sabar jugalah. Kita pujuk hati kita. Jika kita disakiti oleh seseorang, kita kata kenapa dia sampai hati menyakiti kita setahun ni, kita sabarlah. Kita sabar. Allah Ta'ala nak didik kita untuk kita lebih sabar. Kita jangan rasa hina. Itu pentingnya. Kita jangan rasa hina dengan kata-kata manusia yang tohmah kita, yang fitnah kita, yang memburuk-burukkan kita. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul telah melalui pengalaman sebegitu apabila mereka berdakwah. Mereka dituduh dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tetapi mereka bersabar. Antaranya bila Nabi pernah disakiti, Nabi sendirilah kita ambil contoh, sebab ayat ni khitab kepada Nabi, ya, wasbir ala ma yaqulun. Ini peristiwa ni berlaku dalam peperangan Hunain. Apabila Nabi bagilah harta rampasan perang kepada siapa dia tak ingat dah, kepada antaranya kepada kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, kepada Al-Aqra' bin Habis, kata silap, Nabi bagi banyak harta tu. Tiba-tiba ada yang tuduh, dia kata tak adil ini. Dia kata tak adil ini. Lalu Nabi, bila Nabi dengar, masa dia orang kata Nabi tak ada situ. Yang dengar adalah Abdullah bin Mas'ud. Bila Abdullah bin Mas'ud melaporkan perkara ni kepada Nabi, Nabi kata may ya'dilu. Lafaznya nak kata may ya'dil. Siapa lagi yang boleh berlaku adil jika Allah Ta'ala dan Rasul dia tuduh tidak adil? May ya'dil idza kana Allah wa rasuluhu lam ya'dil. Jika Allah dan Rasul yang mereka tuduh tak adil, siapa lagi yang adil? Memang Nabi marah lah. Lepas tu Nabi kata, ni lafaznya macam ni, ya Ustaz, lafaznya berbunyi rahimallahu Musa
Lafaznya rahimallahu Musa. Lalu Nabi kata rahimallahu Musa udhiya bi akthar fasabara. Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa sebab dia disakiti lebih berat daripada aku, tetapi Nabi Musa boleh sabar. Jadi takkanlah aku tak boleh sabar. Secara logiknya sebab Nabi Muhammad ni adalah Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Patutnya Nabi lebih sabar lagi lah berbanding Nabi Musa. Rahimallahu Musa udhiya bi akthar min hadha fasabara. Akhir rasa dah cukup dah situ. Rahimallahu Musa. Semoga Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa. Dia disakiti dengan banyaklah tuduhan-tuduhan jahat orang-orang kafir Bani Israel. Kata Nabi Musa gini macam-macam. Rahimallahu Musa qad udhiya bi akthar min hadha fasabara. Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya dia telah disakiti lebih banyak lagi daripada aku ni, tetapi dia sabar. Ni kisahnya berlaku pada peperangan Hunain. Kita lihat syarah hadis sikit. Ketika berlaku peperangan Hunain ni untuk maklumat para jemaah berlaku beberapa bulan selepas pembukaan kota Mekah. Peperangan Hunain ni menariknya sebab ramai tentera yang sertai tentera Islam 12,000. Dan menariknya peperangan Hunain ni sebut dengan jelas dalam surah apa dia? Surah At-Taubah. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Itu kisah peperangan Hunain. Ya ginilah kalau nak belajar sirah ataupun sejarah dakwah Nabi ni, ayat 25. Surah At-Taubah tu muka surat 190. 190 ayat 25. Wa yauma Hunainin, bawah tu, laqad nasarakumullah, Allah Taala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan peperangan, termasuklah di di medan perang Hunain. Wa yauma Hunain. Jadi bukan semua peperangan disebut namanya, dia tertentu je. Peperangan Badar ada disebut namanya dalam Quran, peperangan Hunain, peperangan Ahzab. Jadi Hunain disebut sebab dia besar. Baik, kita kembali kepada hadis tadi, syarah hadis tadi. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dalam syarah hadis itu, apabila pada hari berlaku peperangan Hunain, Nabi telah melebihkan sebahagian manusia dalam pembahagian harta rampasan perang. Ada sebablah, antaranya Nabi berikan kepada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, ini gelaran dia sebab dia kepala dia botak. Al-Aqra' ni orang yang botak. Bin Habis tu nama bapa dia Habis, kita kata Habis dah. Habis bahasa Melayu. Al-Aqra' bin Habis diberi 100 ekor unta. Dan diberi kepada Uyainah pula, ni orang lain lah. 100 ekor unta juga. Dan diberi kepada beberapa orang di kalangan orang-orang Arab yang berjawatan ataupun yang asyraf ni, orang-orang yang bangsawan. Orang-orang yang berkedudukan 3 golongan elit. Lalu kata seorang lelaki, dia tak puas hati. Dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, ini satu pembahagian yang ma'udila fiha ta'adil ni. Sedangkan ini adalah pembahagian Nabi, dia itu tak adil. Kita sakit hati kalau kita dah buat sebaik mungkin, tiba-tiba orang kata kita ni bertindak tak betul, kita ni tak ada contohnya. Lalu dia tuduh, dia kata, wa ma urida biha wajhullah. Ni tindakan pembahagian ni tidak berkendakkan wajah Allah, mana tidak kerana Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud yang dengar kata-kata lelaki ni kata, wallahi demi Allah, aku akan cerita kepada Nabi. Dia kata, jagamu. Kalau bahasa Kelantan, sediamu, jagamu, aku akan lapor. Kita kata lapor lah, repot lah. Wallahi, dia kata, demi Allah, la ukhbiranna Nabi, aku akan khabarkan kepada Nabi tentang kata-katamu. Lalu dia pergi jumpa Nabi, fa akhbartu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun cerita kepada Nabi. Bila Nabi dengar, mestilah Nabi rasa tersentuh, rasa sedih, rasa sakit hati. Nabi kata, faman ya'dil. Nabi kata, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi yang adil kalau mereka tuduh Allah dan Rasul tidak adil? Pandai-pandai tuduh Allah dan Rasul tidak adil. Kalau Allah dan Rasul tak adil, mana orang lain lebih lagi tidak akan adil. Akhirnya Nabi kata, rahimallahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Qad uziyad, sesungguhnya dia telah disakiti bi aksar, banyak lagi daripada ni. Lebih banyak daripada aku disakiti, fasabara, tetapi dia sabar. Jadi kita boleh faham daripada cerita ni, kalau setara Nabi Musa
dia boleh sabar. Nabi SAW pun suruh sabar. Kita lebih-lebih lagi kena sabarlah. Ingat masa berlaku Islam ada kawan-kawan daripada Kedah. Hang ni apalah, hang sabar lah. Hang jangan duk lorak lagi ni. Hang sabar lah. Kata hang dia tu sabar. Aku tak boleh nak sabar dah. Kalau orang Arab dia kata sabar lah. Betul lah. Kita bahasa Melayu Kelantan pun sabar. Betul. Sabar. Sabr. Bukannya sabar. Kena sabar. Bukan sabar. Sabr. Wal asri, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman, beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di akhir itu Allah Ta'ala sebut, melainkan orang beriman, beramal soleh, yang sentiasa berpesan, berwasiat dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi, diakhiri dengan wa tawasaw bis sabr. Kena sabar. Kita pujuk diri kita sendiri supaya sabar, dan kita juga sentiasa mengingatkan kepada orang lain supaya apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan, kita kena lebih banyak bertenang dan sabar. Dia satu lagi sifat yang dekat dengan sabar adalah sifat al-hilm, sifat penyantun. Nabi pernah puji seorang sahabat nama Al-Ashad bin Qais. Nabi kata, inna fika khaslatani yuhibbuhumallahu. Nabi kata kepada Al-Ashad bin Qais, pada diri kamu, inna fika khaslataini, pada diri kamu ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka. Sifat al-anatu wal hilmu. Al-anatu wal hilmu. Sifat bertenang dan sifat penyantun. Bertenang penyantun ni maknanya macam mana ya? Nampak biasa, tidak lorak, tidak bergaduh, tidak kalut. Tidak, orang Kelantan kata tidak terbonah, tak tentu kalu. Boleh orang luar boleh belajar bahasa Kelantan ini. Terbonah, tak tentu kalu. Nabi puji Al-Ashad bin Qais ni, dia seorang sahabat. Nabi kata, inna fika khaslataini, pada diri kamu ada dua sifat yang Allah Ta'ala sukai. Itu sifat al-anatu wal hilmu. Dia ada kaitan dengan sifat sabar ya, sifat ni dua ni. Mana orang tu tak nampak kalut, tak nampak belorak, tak nampak apa ni, mana dia seorang yang nampak cool, tenang, biasa. Dia bukan semua manusia boleh. Ni kadang-kadang kita ni ada kaitan dengan kita punya latar kehidupan, keluarga kita, adik-beradik kita, ahli keluarga terdekat yang boleh mempengaruhi karakter-karakter kita. Lepas tu kita tengok kawan-kawan kita sepanjang sejarah hidup kita lah. Masa kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kita temui pelbagai karakter manusia. Ada jenis orang yang kecek banyak. Tak habis-habis kecek. Ada orang pendiam. Ada orang suka bergurau. Ada orang, jadi macam-macam karakter manusia. Ini yang ada pada sahabat namanya Al-Ashad bin Qais. Sifat al-hilmu, penyantun, dan sifat bertenang. Ataupun sifat tidak tergesa-gesa, tidak ataupun tidak, cerita macam mana bahasa Kelantan kata sifat macam mana orang kapur kata ada sifat titik terning. Sifat titik terning, orang Kelantan faham lah, khususnya orang Pasir Malu. Ada sifat titik terning, tenang, tak boleh kalut, tak boleh kasar-kasar. Itu dia ada kaitan dengan sifat sabar ya. Dua sifat tadi ada kaitan dengan sifat sabar. Kemudian akhir sekali kita nak habiskan ayat tadi, nanti tak sempat kita habiskan ayat yang ke-9. Ayat ke-10 wahjurhum hajran jamila. Sabar dah jelas dah tadi. Contoh pun banyak dah saya bagi dalam sampai peperangan Hunain apa tadi. Siapa kisah Nabi Musa, Ashabul Ukhdud, banyak dah contoh. Khabbab, banyak dah contoh. Kalau jemaah yang tulis tu boleh tengok senarai, banyak dah poin-poin yang saya bagi. Surah Wal Asri. Sekarang kita nak pergi akhir sekali. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Hujran maknanya orang yang kata buruk ni kita kata goodbye, goodbye pula dah. Ma'assalamah,
Kamu nak cakap apa, cakaplah. Aku dengan kamu goodbye. Kita tak ada kaitan apa-apa dengan dia. Kita tinggalkan dia dengan hajran jamila, dengan cara yang baik. Jangan pula kita tinggalkan dia, oh sedap mu kata kat aku. Jadi sebelum aku pergi, aku nak supohmu banyak. Kita pun supoh-supoh, kita pun tinggal dia. Tak boleh. Kita tinggalkan dia dalam kita, habis baku dah kita sumpah maki hamu dia. Tak boleh. Kita tinggalkan dengan cara yang baik. Apa ayat lain kita boleh rujuk untuk faham wahjurhum hajran jamila? Itu pertama kita boleh rujuk dalam surah Al-Qasas, satu lagi dalam surah Al-Furqan. Kita tengok surah Al-Qasas dulu. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Muka surat berapa? Surah Al-Qasas. Muka surat 392. Muka surat 392. Ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu. Wa idza sami'ul lagwa a'radu. Ayat 55 tu. Apabila mereka mendengar perkara-perkara yang lara, perkara yang sia-sia, lalu mereka berpaling daripadanya. Perkara yang tidak berfaedah. Boleh jadi orang yang cakap benda yang lara ni, orang ni menyakiti kita. Tapi orang yang sabar, dia mengambil tindakan, dia tidak sumpah, tidak marah, tidak tengking. Dia kata apa dia? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Kamu nak buat, buatlah. Kami tak nak buat. Tapi antara kami dan kamu, dia kata salamun alaikum. Salam ni bukan bagi salam je, dia kata selamat tinggal. Ni kata goodbye tadi tu. Bila jumpa macam ni kita jawab goodbye, selamat jalan, selamat tinggal, tak apalah. Ada masa kita jumpa pula. Tapi hak demo nak sembang, cakap yang tak elok, kami tak nak terlibat. Sebab la nabtaril jahilin. Kami tidak ingin berdampingan dengan orang-orang yang jahil. Dia ada cerita di sebalik ayat ni sebab dia ada kaitan dengan ahlul kitab yang dah beriman, mereka diberi 2 pahala. Kita tengok ayat yang sebelumnya. Tak apa, cuma saya nak highlightkan pada perkataan salamun alaikum. Bila kita sabar terhadap kerana manusia yang buruk perangainya, kita tidak membalas kata-kata buruk, tindakan buruk dengan keburukan. Tak. Kita membalas dengan kebaikan. Itu kita kata tak apalah. Selamat jalan, saya minta diri dulu. Ada peluang bertemu, kita jumpa lain kali. Sebenarnya kita nak kata kita tak suka dengan tindakan dia tu. Lalu kita kata, lana a'maluna walakum a'malukum. Membuat kerjamu, aku buat kerja aku. Ataupun kita, salamun alaikum. Selamat tinggal, selamat jalan. Kalau orang tu tak sabar, dia tidak begitu. Kita tengok satu lagi dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni ada dua ayat yang ada kaitan dengan wahjurhum hajran jamila ni. Di akhir surah tu, muka surat 366. 366. Walladzina la ayat 72, Walladzina la yashhaduna zur ni di antara sifat ibadur rahman. Ibadur Rahman ni hamba-hamba Allah. Mereka ni orang yang tidak akan menghadiri tempat-tempat yang dilarang ataupun tidak memberi persaksian palsu. Dia ada 2-3 tafsiran ni ayat ni. La yashhaduna zur, mereka tidak menyaksikan az-zur ni perkara yang kadzib, yang dusta, yang buruk. Dan apabila mereka melalui tempat yang lara, marru bil lagwi, tempat yang lara, yang sia-sia, termasuklah kata-kata buruk yang mereka dengar daripada orang lain, lalu mereka melaluinya dengan cara yang mulia, kirama. Itu maksudnya mereka membalas kejahatan manusia, keburukan itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jadi kita ni begitulah. Dia kalau kita tak ada sabar payah kita nak buat gini. Orang yang boleh bertindak begini iaitu dengan hajran jamila, orang yang ada sifat sabar. Baik, sebagai penutup kita tengok contoh sabar Nabi. Bila datang seorang lelaki badui, ja'a al-a'rabi wa dakhala al-masjid fabala fi nahiyatil masjid. Datang seorang Arabi, fabala, dia kencing dalam masjid. Kita ni bukan seorang, kalau kucing berak rata-rata pun kita nak marah dah, senang kucing ni tak ada akal. Betapa kita ni kurang sabar. Nabi ni orang Arab baru masuk masjid, Nabi tak marah. Sebab Nabi tahu ni orang tak tahu adab, orang datang daripada kampung. Al-A'rabi, kisah orang Arab Badui yang telah bala fil masjid atau fi nahiyatin min nawahi al-masjid. Bila dia kencing dalam masjid, maka sahabat pun marah lah.
Sahabat marah kerana tindakan tu menyebabkan masjid ni tercemar. Kata Anas, hadis ni pada Anas kata ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, Arab kampung. Orang Arab ni tinggal di kampung ni, dia tak sama dengan Arab yang tinggal di bandar. Dia telah bala fil masjid, kencing dalam masjid. Kita tak boleh nak kata, takkanlah Arab Badui ni tak tahu adab masjid, masjid bukan tempat kencing. Kita yang kata gitu, tapi dia yang tak pernah datang masjid ni, masuk masjid kencing. Tak tahu malu dan tak tahu adab. Dia punya hadis panjang ni dia ada lagi lah. Hadis tentang orang Arab Badui yang kencing dalam masjid. Jadi Nabi tak marah. Nabi kata yang lain sahabat-sahabat lain dah marah dah. Marah, ada yang cela caci apa, mu ni tak erti bahasa, mu ni tak tahu adab, kamu ni tak tahu apa, macam-macam dah. Macam kita lah. Kita kalau orang buat apa-apa yang salah, kita terus marah lalu. Mungkin orang tu dia keliru, dia salah perkiraan, banyak kita kena taruh sangkaan baik. Lalu Nabi suruh dibawa bidalwin min ma', satu baldi air. Bawa satu bekas air, fasubba alaihi, lalu dibasuh tempat dia kecing, suruh dia basuh. Kita lihat dia punya syarah dia, senang tengok syarah dia. Bila dia kecing, Nabi kata da'uhu, biarkan maknanya biar dia kecil pun habis. Sebab kalau disuruh dia beredar, nanti dia lari dan kadang kencing tu masih keluar, nanti tempat lain pula tercemar. Lalu mereka pun mencurahkan di tempat dia kencing dengan satu bekas air, zanuban mimma ataupun sajlan mimma. Lalu Nabi beritahu, kamu diutuskan untuk memudahkan, bukan untuk menyusah-nyusahkan. Tengok syarah hadis di bawah tu. Dalam hadis ni tak ada pula Nabi cela, Nabi caci, Nabi sabar. Sehingga Arab Badui itu kata, aku tak berjumpa seorang pendidik, seorang guru yang lebih baik cara dia mendidik kecuali Nabi SAW. Sehingga dia berdoa, dia kata semoga Allah Ta'ala merahmati aku dan Rasulullah, tidak yang lain. Siapa dia kata gitu? Sebab orang lain dah cela dia, caci dia, tapi Nabi tak kata begitu. Nabi pun panggil dia apa? Dalam riwayat Muslim daripada Anas bin Malik, tengok, ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi bila berdepan dengan kerenah manusia. Menunjukkan sifat ar-rifku, sifat lembut terhadap orang yang jahil, ataupun sifat berkasihan belas. Dengan tidak ta'nif, bersikap kasar. Wala idza, tidak disakiti. Nabi tidak terus kata, mu ni kecil nak masuk sini, aku nak piak, aku nak rotan. Tak tidak suruh di rotan atau tidak dihukum. Sebab Nabi tahu dia ni orang yang jahil. Nabi panggil dia, tengok apa Nabi kata. Dengan bahasa yang sangat-sangat berhikmah. Nabi kata, inna hadzal masjid, tu atas tu. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Masjid-masjid ni tak layak untuk sesuatu yang seperti kencing ini. Mana tak boleh kamu kencing ini, tak boleh buang air besar di sini, tak boleh. Masjid ni innama hiya li dzikrillah, untuk kita mengingati Allah, untuk kita menunaikan solat dan untuk kita baca Quran, itu masjid. Jadi kalau nak buang air apa, kena pergi ke tempat lain lah. Tak ada pula Nabi kata, mari sini. Mu ni mari mana? Tak erti kau ni masjid? Bahasa ni. Kalau nyupoh tadi ada bahasa keluar macam-macam lah. Bahasa apa ni. Tak. Nabi tak cakap begitu. Nabi kata, masjid ni tempat yang tak boleh benda yang kotor, kencing tak boleh. Tempat ni untuk kita ingat kepada Allah, untuk salat, untuk baca Quran. Jadi begitu tinggi nilai kesabaran Nabi dan sifat penyantunnya bila berdepan dengan orang yang jahil. Sebab Nabi dah awal-awal lagi dididik oleh Allah untuk bersifat sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu, masa kita pun dah cukup dah. 7.40. Baik, silakan kalau ada soalan. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan berkenaan dengan sabar ni Ustaz. Mungkin kita boleh kata, tak apalah, memaafkan, nambah sabar. Tapi bila kita rujuk kepada surah Ali Imran ayat 134 dan juga surah Fussilat ayat 34 dan 35, boleh Ustaz tolong bagi tahu sikit bagaimana kita nak boleh sabar seperti mana firman Allah dalam dua ayat tadi. Sebab lama-lama nak balik jadi masa sakit hati, macam mana nak sabar? Ya, betul-betul. Yalah, betul lah, sakit hati tu menyebabkan dah luka hati kita, tapi orang kata luka yang lama usah dia biarkan berdarah kembali. Luka lama tu dah sembuh dah, tinggal parut. Janganlah
kita kenang balik, kita ingat balik, lalu luka yang lama tu berdarah kembali. Macam tajuk lagu pula. Jadi begitulah perasaan kita punya gangguan. Sebenarnya itu gangguan syaitan. Dia sengaja nak menyedihkan kita supaya kita ingat balik perkara-perkara yang kita memang tak, kalau boleh tak nak ingat ada. Baik, kalau ayat 134 surah Ali Imran tu sifat orang-orang bertakwa, ya, muka surat 67. Apa tadi, Puan Norma tadi kan? Puan Norma merujuk kepada ayat 134 tentang sifat orang-orang yang bertakwa, itu orang yang membelanjakan hartanya ketika susah, ketika senang dan susah, orang yang menahan marahnya, dan orang yang memaafkan manusia. Ini pun termasuk sifat sabar juga. Dia boleh, orang Kelantan kata boleh nak marah pun boleh boleh telan. Sebagaimana Nabi Yaqub menahan kemarahan terhadap anak-anaknya yang telah lari jauh buang Nabi Yusuf. Walaupun dia nak marah, tapi dia boleh wal kadhim, boleh tahan. Orang yang boleh menahan marah dan boleh memaafkan kesalahan manusia. Memanglah benda tu pahit, kita nak telan tu rasa pahit. Tetapi di sebalik kepahitan tu kita diberi pahala yang besar. Macam mana kita nak motivasi diri kita supaya kita boleh terus sabar dan lupakan kesalahan orang? Ada hadis yang Nabi sebut ni, menahan kemarahan dan terus sabar. Apa hadisnya? Dia samalah perbincangan ayat ni dengan ayat surah Fussilat, lebih kurang sama. Untuk saya beri sedikit tip bagi jawab soalan Puan Norma tadi. Kalau kita rasa nak marah sangat, kita tahan juga. Orang kata sabar ni ada limitnya tak? Sabar ni tak ada limit. Sabar ni dia tak ada had. Kalau orang tu boleh sabar, dia sabar lah. Nabi kata, man kadhama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfudhahu. Man kadhama ghaizan, sesiapa yang boleh menahan rasa marahnya. Kadhama ni orang Kelantan kata kena lah sementara, tahan juga. Ni eja macam mana okey ke apa? Kena juga. Kena tahan juga. Man kadhama ghaizan, sesiapa yang boleh menahan rasa marah, wa huwa yaqdir ala infadhi, padahal dia berkuasa boleh melepaskan kemarahan. Contohnya kita nak marah pada anak kita, kita boleh marah tapi dia ada cara dia. Tak boleh kita nak maki hamun, tak boleh kita nak halau dia. Tak, bukan hadis ni, dia ada matan lain. Ada matan tu wa huwa qadirun ala an yanfudhahu, dengan fi'il mudhari', bukan dengan masdar. Sesiapa yang boleh menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melepaskan kemarahannya, da'ahullah, Allah Ta'ala akan panggil dia ala ru'usil khalaiq. Kita cari matan tu. Allah Ta'ala akan panggil hamba tu di hari kiamat nanti, maksudnya di pada mahsyar nantilah. Sehingga hatta yukhayha tu baru jumpa. Kazaman ghaidu wa huwa da'ahullah, Allah Ta'ala akan panggil dia ada ru'usil khalaik, di depan sekalian manusia di pada mahsyar. Ru'us di depan manusia, di depan ramai manusia di pada mahsyar. Sehingga si hamba yang sabar itu, yang dapat menahan marah tu, diberi pilih oleh Allah. Mu nak pilih bidadari syurga yang mana? Minal hur masya'a. Al-hur ni bidadari syurga. Itu dia punya specialnya. Dapat bidadari yang khusus bagi orang yang ada sifat sabar. Bidadari lain tu hak lain pula. Sebab ahli syurga ni akan mendapat pasangan dalam syurga ramai, bukannya 2-3 orang. Rasanya sampai 70. Ada hadis sebut sampai 70. Jadi salah satunya adalah bidadari syurga yang disediakan untuk orang yang sabar ni kerana sifat kesabaran dia. Jadi kalau kita tahu hadis ni dan kita boleh kawal kemarahan kita, ini sesuatu yang sangat baiklah. Kalau orang perempuan yang sabar tu mungkin dia ada balasan lain lah. Ini Nabi sebut ni barang orang lelaki. Jadi salah satu kelebihannya, dia mendapat tawaran yang special di akhirat, bahkan dipenuhkan hatinya dengan cahaya dan rasa keamanan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya Puan Aisyah, dari mana ya? Terengganu. Kurang daripada yang tadi yang tak kata sabar tu, nak tanya, andai kata kita ialah susah kan Ustaz nak lupa benda yang orang buat sakit hati kita, terutamanya benda-benda yang memang kita rasa memang inilah kan kita. Jadi kita akan teringat. Cuba kita pun mungkin cuba buat macam mana Ustaz Kabul tadi, tapi kalau teringat juga
kita bimbang takut masuk dalam dendam Ustaz. Jadi saya nak tanya istilah dendam tu sebabkan tahu kita yang dendam tu kadang boleh menghakis pahala-pahala kita. Takut sampai dendam. Macam mana? Assalamualaikum. Ya, salam. Ya. Terima kasih pada Puan Aisyah. Dia kalau kita setakat teringat kepada apa yang buat, mungkin kita rasa sedih, kita rasa itu biasalah. Cuma kita kena lawan dan kita kena sabar, lupakan kesalahan insan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Sebab kita pun pernah buat salah pada orang lain, gitu je. Kita lupakan kesalahan orang pada kita dengan harapan kita supaya orang lain pun lupa kesalahan kita kepada dia. Itu harapan kita begitu. Jadi kalau timbul teringat balik tu, saya rasa tidak dendam. Dendam ni bila kita ada keazaman untuk membalas kejahatan. Kita dah ada keazaman yang kuat. Dia buat jahat, satu masa nanti aku akan balas kejahatanmu. Siap dengan kita bagi pangkal dua kerak. Ada lori, ada bas. Ada hari aku balas. Ada lori, ada bas. Nanti ada harinya aku akan balas. Sebab apa? Itu dia nak menyatakan dendam dia. Kalau pergi kebun pula dia kata ada ubi, ada batas. Ada hari aku balas. Mana dia nak balas juga. Kalau nak balas tu mana itu dah dendam. Dia sifat dendam ni sifat yang sempurna bagi Allah. Kalau kita belajar dalam Quran, ada di antara sifat Allah disebut wallahu azizun dzuntiqam. Itu dia awal surah surah Ali Imran. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Taala beritahu dia ni bersifat aziz, maha perkasa, dan zu mempunyai intiqam, mempunyai dendam. Daripada kalimah intaqama yantaqimu, intiqam mana akan membalas. Maksud intiqam di sini, kita buat salah lama dah, kita tak bertaubat, Allah Taala ingat sebab dia tahu. Dan dia suruh malaikat tulis kesalahan dia. Maka dia akan balas juga. Kecuali kalau kita bertaubat dan dosa tidak ampunkan. Itu masuk zu intiqam. Allah Taala bersifat aziz, maha perkasa, zu dan mempunyai intiqam. Tapi sifat intiqam, dendam ni kalau ada pada kita manusia, itu sifat yang tercela. Adapun bagi Allah Taala sifat boleh membalas azab kepada orang yang bersalah, yang tak bertaubat, itu hak dia sebagai sifat kesempurnaan padanya. Jadi kalau kita tak ada azam nak balas kejahatan itu, tak dikira dendam lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam. Saya nak menyentuh semula berkenaan dengan peperangan Hunain ni. Mana peperangan Hunain ni di antara peperangan yang masyhurah dalam sejarah Islam. Ya. Cik Baki perlu ringkaskan sikit sebab ada soalan lagi daripada yang lain. Ya, saya nak tahu tak. Kalau ikut pandangan mata kasar kita lah. Memang betul lah apa ni orang tu tegur tadi kan. Maknanya Rasulullah seolah-olah tidak adil dalam pembahagian. Mengikut pandangan mata kasar kita lah. Sebab pembahagian itu adalah maknanya unta tu dibagi orang dia sebanyak gini, orang bangsawan sebanyak gini, orang ni segini-gini. Jadi kenapa Rasulullah pembahagian macam tu? Itu je Ustaz soalan. Ya, kerana kemaslahatan dakwah. Kerana kemaslahatan dakwah. Saya syorkan kepada Cik Baki kalau belum ada kitab sirah, cari kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada penjelasan tentang dalam peperangan Hunain yang berlaku selepas Fathu Makkah. Rasanya di akhir tahun 8 Hijrah. Kenapa Nabi bahagi lebih kepada seperti Al-Aqra' bin Habis atas kemaslahatan dakwah. Ada sebahagian sahabat yang dah kuat Islamnya, Nabi tak bagi apa-apa dan mereka boleh redha, mereka boleh terima walaupun mereka terlibat sama dalam peperangan dan mereka boleh terima atas kepentingan dakwah. Sebab orang yang Nabi bagi ni adalah asyraf Quraisy, orang-orang Quraisy yang di kalangan bangsawan. Jadi bila Nabi boleh buat begitu untuk tarik mereka kepada agama, mana dia orang rasa mereka ni benar-benar dihargai kerana diberi lebih. Dia adil ni tak sebenarnya sama banyak. Kadang-kadang kita menilai adil tak adil itu sama banyak. Adil itu meletakkan sesuatu kena kepada tempatnya. Jadi atas ijtihad Nabi, dalam peperangan ni banyak ijtihad Nabi untuk orang-orang seperti Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, seperti Uyainah, seperti Al-Aqra' bin Habis, mereka layak diberi lebih unta atas kemaslahatan dakwah dengan harapan sebab mereka orang lain akan masuk Islam pula. Itu dia punya kepentingan. Tapi tak apalah, boleh rujuk dalam kitab sirah, ada disebut oleh ulama sirah apa hikmah di sebalik tindakan Nabi itu. Dia silakan Puan Nismi tadi ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya ni,
maaf. Kata baru. Saya nak tanya ni luar daripada tajuk ni. Soalan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia dia baca surah-surah yang panjang-panjang. Jadi saya nak tahulah juga surah-surah yang Rasulullah baca tu semasa dia solat tahajud untuk tahu macam mana surah yang dia baca. Riwayat-riwayat yang bagi tahu tentang surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW masa tahajud dia tu. Rasulullah kan buat tahajud 8 rakaat. So saya nak tahulah juga yang Rasulullah buat. Dia tentang surah-surah yang Nabi baca, antaranya disebut dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kita dah bincang dah hadis tu. Bila Abdullah bin Mas'ud beritahu, aku pernah solat malam bersama dengan Nabi, lalu dia kata waqad hamamtu bi amrin saw. Dia kata waqad hamamtu bi amrin saw. Aku telah rasa teringin dengan perkara yang tak baik. Maksud teringin ni rasa nak duduk. Nabi solat berdiri sebab Nabi solat panjang sangat baca surah. Ya. Qad hamamtu bi amrin saw. Iaitu sahabat, bila dia cerita pada sahabat lain pengalaman dia solat malam dengan Nabi, sahabat lain pun tanya Abdul Mas'ud, kamu berasa apa dia? Dia kata aku berasa tak nak berdirilah, nak duduk, solat duduk. Sebab apa? Nabi baca ayat panjang sangat. Lepas tu aku rasa nak tinggalkan Nabi sebab tak larat dan ikut dia. Dia kata Nabi baca, dia memulakan solatnya dengan surah Baqarah. Habis surah Baqarah memang panjang lah. Dia kata sallaitu ma'a Rasulillah fa'atala, lalu panjang lah. Panjang ni kalau baca surah pendek-pendek tak timbul lah fa'atala tu. Dia kata hatta hamamtu bi amrin saw, sehingga aku berkeinginan untuk buat satu perkara yang tidak baik. Apa dia perkara tidak baik? Orang tanya wa ma hamamta bihi. Dia kata hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku rasa nak duduk dan nak tinggalkan Nabi biar dia semai sore lah. Tak pun enggak baca panjang sangat. Tapi bukan salah Nabi. Sebab Nabi tak suruh pun Abdul Mas'ud ikut dia. Sebab solat ni solat sunat. Jadi berdasarkan riwayat ni, Nabi baca surah yang panjang-panjang, antaranya surah Baqarah. Memang kita tak mampulah. Habis Baqarah dia baca An-Nisa. Habis An-Nisa disambung surah Ali Imran. Jadi sebenarnya tak ada ketetapan yang khusus apa surah yang kita perlu baca untuk solat malam. Kita baca apa yang mampu kita baca, setakat yang kita boleh baca, pendek, panjang, terpulang kepada kita. Itu saya dah sentuh dalam kuliah yang lepas, ayat di akhir surah Al-Muzammil. Kita tak sampai lagi ayat tu. Iaitu Nabi Allah Ta'ala sebut, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu soalan ni. Okey. Ya, Puan Aisyah dari Asia. Puan Aisyah dari mana ni? Hamba daripada Kota Baru je. Kota Baru juga. Berkaitan dengan masa zaman Nabi-Nabi terdahulu, Nabi dulu, kenapa dia bagi perkataan kaum Nabi tu, kaum Nabi ni? Sedangkan sekarang kita guna umat Nabi Muhammad. Apa perbezaannya umat dengan kaum itu? Iaitu sebelum pada ni. Dia dapat perbezaan situ. Okey, perbezaannya. Umat dengan kaum ni beza antara umum dan khusus. Kalau kaum dia lebih khusus. Contohnya kalau kita rujuk dalam ayat surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan juzuk yang ke-19. Ada perkataan kaum yang disebut di situ. Kenapa Allah Ta'ala sebut kaum? Dalam doa Nabi itu, Nabi mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi, muka surat 362. Muka surat 362. Iaitu pada ayat yang ke-30 tu. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Kenapa Nabi tak kata dalam doa inna ummati? Kerana sesungguhnya umat aku itu lebih umum. Kaum ni lebih khusus. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Quran ini sebagai satu perlembagaan, suatu cara hidup yang ditinggalkan. Mereka tak peduli dah. Kaum di sini secara khusus merujuk kepada orang-orang kafir di Mekah. Dia secara khusus. Jadi kenapa kenapa nabi-nabi terdahulu disebut mereka diutuskan kepada kaum mereka? Sebab mereka hanya untuk kaum mereka sahaja. Dan kaum mereka ni dia ada limit, dia ada had. Sebagaimana Nabi kata, yub'asu kullu nabiyyin ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi ammah. Itu kita dah bincang dalam hadis. Apa dia dulu hadis? Nabi kata diberi kepada aku
u'titu khamsan hadis tu. Dalam hadis tu ada Nabi sebut kaum juga. Ini dalam ayat, dalam hadis tu Nabi kata diberi kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di kalangan umat terdahulu daripada rasul yang terdahulu. U'titu khamsan. Antara yang Nabi sebut ialah setiap Nabi terdahulu diutuskan kepada kaumnya. Itu lebih bersifat khusus ya, dia lebih bersifat khusus. Tapi sebenarnya digunakan juga kadang-kadang kaum dengan maksud umat. Sebagaimana kaum Nabi Musa Bani Israel disebut juga sebagai umat. Bila hari kiamat disebut sebagai umat. Diberi kepada aku 5 perkara. Di akhir hadis itu Nabi sebut apa dia? Nabi kata yang keempat, yang akhir sekali tentang syafaat. Yang akhir sekali Nabi kata diutuskan. Tu. Kana Nabi adalah seorang nabi dahulu, yub'atsu diutuskan ila qaumihi kepada kaumnya secara khusus. Ini kata khusus. Perkataan kaum digunakan secara khusus, tetapi aku sendiri wa bu'istu ilan nasi kafa, aku diutuskan kepada manusia secara keseluruhan. Itu umum. Maka dari segi bilangan umat Nabi Muhammad lebih ramailah, dia tidak fokus kepada itu. Adapun umat zaman Nabi dulu ramai juga, tapi dia sebab zaman dia lebih lama. Dia cara dia lah. Tapi umat Nabi Musa contohnya disebut juga sebagai kaum. Tapi Nabi SAW kata, dia tak kata wa bu'istu ila kaum Quraisy ke, tak. Aku diutus kepada kaum Quraisy saja, tak. Aku diutuskan kepada manusia semuanya. Sedangkan Nabi terdahulu hanya diutuskan kepada kaumnya secara khusus. Jadi perbezaan kaum dan umat ni antara khusus dan umum. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Puan Salbiah. Dari mana? Okey, dari Sarawak. Dari Sarawak. Yang pertama Ustaz, tentang biasa dikaitkan fasabrun jamil kan Ustaz? Boleh apa dia? Ya, fasabrun jamil. Satu. Yang keduanya Ustaz, dhamir merujuk kepada an-nar tu guna ha ke ataupun hu, macam tu. An-nar hu ha. An-nar ha sebab dia panggil muannas majazi. Muannas majazi. Okey. Huraikan tentang sabrun jamil. Terima kasih kepada Puan Salbiah dari Sarawak. Saya kena tanya lokasi sebab bila dalam Google Meet kita dengar panggilan, kita tak sama ada jauh atau dekat, sama aja. Kadang-kadang dengar macam jauh tapi Kota Baru juga. Kadang-kadang punya dekat tapi menjauh daripada Sabah Sarawak. Baik. Fasabrun jamil itu disebut dalam surah Yusuf. Bila Allah Ta'ala menggambarkan kesabaran Nabi Yaqub berdepan dengan kerana anaknya, maka Allah Ta'ala sebut fasabrun jamil, kesabaran yang sangat cantik. Kenapa disebut cantik di sini? Sebab Nabi Yaqub boleh bersabar dalam keadaan dia sudah tahu dan dia sudah sedar bahawa perkara ini berlaku, anak dia yang punya kerana. Mana dia tahu penipuan dan dia tak bertindak terus. Nabi Yaqub tak bertindak kata, dia kata, kamu tak beritahu pun aku tahu sebenarnya kamu yang buang Nabi Yusuf dalam telaga. Memang Nabi Yaqub tahu, cuma dia tak beritahu sebab dia boleh sabar. Sebab itulah Allah Ta'ala bila suruh kita bersabar, sebagaimana kita pernah baca dalam surah Al-Ma'arij, tak silap itu di awal surah Al-Ma'arij, sebelum surah Nuh, ada ayat yang berbunyi fasbir sabran jamila. Bila berdepan dengan kerana orang-orang kafir yang lawan dakwah ni, Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Muka surat 568. Muka surat 568 ada perkataan fasbir sabran jamila. Ayat yang kelima surah Al-Ma'arij. Fasbir, hendaklah kamu bersabar ya Muhammad dengan sabran jamila, dengan sabar yang cantik. Jamil ni cantik, maknanya sabar yang sebaik-baiknya, sabar yang betul-betul sabarlah. Dan memang telah terbukti lah kesabaran Nabi ni sebagaimana dalam kisah peperangan Hunain tadi, walaupun orang tuduh Nabi tak adil, Nabi tak panggil pula orang tu, mari kamu kau tadi yang cakap aku tak adil, aku tahu. Ni Abdullah bin Mas'ud dah report pada aku. Aku tahu. Tak ada, Nabi tak hukum dia, Nabi sabar. Kita kalau tak sabar, kita cari, siapa ni kata huduh kat aku ni, siapa tulis. Kita akan siasat cari siapa lupa cacing. Padahal kalau kita biarkan sabar je lah, insya-Allah dia akan berhenti daripada
kata-kata buruk dia tu, insya-Allah benda tu akan jadi pertama baiklah. Jadi sabar yang cantik mana sabar yang benar-benar baik dan sempurna. Mohonlah kepada Allah supaya kita diberi kesabaran yang sempurna sebegini. Kadang-kadang kita sabar dah tapi sabar kita tak seberapa. Wallahu a'lam. Dah 82 minit dah. Tak apalah, kita sambung lain kali dengan perbincangan berikutnya. Terima kasih kepada para jemaah yang begitu teruja untuk bertanyakan soalan. Soalan bertulis pun banyak juga. Dan saya kalau boleh tak nak menghampakan pertanyaan orang yang bertanya. Kalau boleh kita nak cuba jawab juga. Selagi kita boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, betul lah saya akan kata wallahualam, kena tangguh dulu, saya akan cari jawapan dulu. Apa yang kita boleh jawab, insyaAllah kita akan jawab secara terus. Ada soalan bertulis, saya akan respon kemudian lah. Wallahualam. Terima kasih kepada semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.